Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, alhamdulillah, pertama kalinya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dengan nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, dapat kita melakukan amalan-amalan yang saleh. Amalan-amalan yang semuanya akan menjadi saksi kepada kehidupan kita di atas muka bumi ini. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kefahaman agama yang diberikan ataupun yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala nak beri kepada dia kebaikan yang banyak, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri perkara yang berkaitan dengan kefahaman agama ini. Jadi orang yang memahami agama, yakni al-Islam ini, maka dia adalah satu nikmat yang cukup besar. Dan nikmat itu hanya diberi kepada orang-orang yang beriman dan berusaha untuk memahamkan agama Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, saudara-saudari yang dihormati sekalian, pada pagi ini kita akan bercakap berkaitan dengan sambungan daripada ayat yang kita sebut pada minggu lepas. Allah Subhanahu wa taala jadikan kematian dan kehidupan ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapa di kalangan kamu orang yang baik amalan dia. Kita dah bercakap berkaitan dengan kehidupan, dan pada pagi ini kita akan bercakap berkaitan dengan kematian. Kita melihat kematian ini tiap-tiap hari di dada-dada akhbar, sama ada yang bercetak ataupun elektronik ini, media massa. Dan kita melihat terutamanya pada akhir-akhir ini, ketika mana kita mendapat musibah, iaitu penyakit ataupun serangan virus coronavirus ini, ada di kalangan manusia Allah uji dengan kematian. Dan kita melihat pelbagai jenis kematian, dan kematian disebabkan oleh virus ini kita lihat adalah satu perkara yang begitu kita rasa menggerunkan. Menggerunkan seperti mana yang dilihat dalam rakaman-rakaman YouTube, tidak merujuk kepada mana-mana jenazah, tetapi yang berlakunya ataupun yang diuruskan dengan cara yang begitu kita tengok menakutkan ataupun menggerunkan. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, kematian itu adalah suatu perkara yang benar, dan ia adalah suatu perkara yang pasti akan berlaku pada setiap orang, setiap manusia, setiap makhluk ini. Cumanya berbeza antara ketakutan orang-orang beriman dan juga ketakutan orang-orang yang tidak beriman. Mungkin kita melihat keadaan itu menakutkan kita. Adakah itu yang
dipesan oleh agama ini supaya takut kepada jangan kamu mati dalam keadaan macam tu, dan jangan kamu mati dalam keadaan yang hancur berkecai, dalam keadaan terkena virus dan seumpamanya. Ini hanya pandangan manusia biasa. Orang-orang yang beriman adalah orang yang takut kepada kematian. Bukan kematian itu sendiri, bahkan apa yang saat berlakunya kematian dan juga apa yang akan berlaku selepas kematian. Ini beza antara kita, orang-orang beriman, dengan orang yang tidak beriman. Orang beriman, kita takut saat kematian itu, kita tidak taubat kepada Allah SWT. Kita tak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah satu perkara yang amat dahsyat bagi kita. Bukan berkaitan dengan keadaan jenazah, keadaan kita pada saat itu. Mungkin kita melihat orang yang mempunyai ataupun yang ditimpa virus, coronavirus ini, apabila ia meninggal dunia, kita melihat satu perkara yang dahsyat. Sehingga tidak dimandikan, tidak disolat, kemudian disimpan dalam keadaan yang amat ketat prosedur dia. Ini adalah berkaitan dengan keadaan kematian jasad dia. Di sana terdapat lagi keadaan-keadaan yang mungkin lebih dahsyat daripada ini. Apabila ditembak, apabila dibunuh, apabila disiat tubuh badan, apabila dipotong kepalanya, yang berlaku di setengah negara. Maka sebab itu, saudara-saudari sekalian, keadaan jenazah itu tidak memberi apa-apa erti kerana mereka telah meninggal dunia. Mereka telah meninggal dunia. Jadi yang Islam tekankan adalah saat manusia ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu terdapat talqin kepada al-muhtadar, orang yang nak hampir mati itu, disunatkan kita talqin dengan la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah, dengan perkataan-perkataan yang baik, yang dengan apabila disebutnya kata-kata itu, sekurang-kurangnya dia akan memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada Allah Subhanahu Wa Taala masukkan secara terus ataupun menghapuskan dosa-dosanya dalam neraka, itu adalah persoalan ataupun kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang muslimin, muslimat, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Kembali kepada tajuk kita, Islam amat menekankan keadaan ketika kita mati, yakni husnul khatimah, dan juga keadaan selepas kematian kita ketika mana kita berada di alam barzakh. Yang ni yang Islam tekankan. Kemudian apa yang saya nak sebut juga dalam mukadimah ini, saudara-saudari yang dihormati sekalian, pertama sekali, apabila kita hidup ini, perlulah kita seperti mana yang dipesan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Ini mukadimah saya pada pagi ini. Orang-orang yang menyakiti orang beriman lelaki dan juga orang beriman di kalangan orang perempuan, bighairi maktasabu, dengan apa yang mereka tidak lakukan, faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina, sesungguhnya mereka telah melakukan satu perkara yang keji, pembohongan yang keji, dan juga satu dosa yang jelas. Saya nak sebut dalam mukadimah ini adalah, kadang-kadang kita merasakan kita tidak menyakiti orang-orang yang lain. Sebenarnya kerana kita tidak mendengar arahan, terutamanya zaman akhir-akhir ini, berkenaan dengan kawalan pergerakan ini, arahan kawalan pergerakan, ada di kalangan manusia yang tak ikut arahan ini. Bila tak ikut arahan ini, saudara-saudari sekalian, memang bila ditanya kepada dia, ini bukan satu perkara yang melibatkan dosa, yang ini bukan arahan Allah, ini bukan arahan Nabi. Tapi keadaan itu boleh menyakiti orang-orang ataupun manusia yang lain. Jadi Allah SWT ingatkan kepada kita, siapa yang menyakiti, sama ada secara langsung
Yang ni mungkin secara tidak langsung, tapi boleh menyakiti orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, faqadih tamalu buhtanan wa ithman mubina. Jadi bila Allah kata macam ni, perbuatan yang sebegitu, kita masih lagi bersiar-siar, kita masih lagi duduk berjalan-jalan di luar ini tanpa mengikut arahan supaya kekal di rumah, duduk di rumah, maka kemungkinan perbuatan kita itu menyakiti orang-orang beriman yang lain, menyakiti pihak berkuasa, menyakiti saudara mara yang lain, ataupun menyakiti manusia sekeliling. Sebab tu pesanan saya sekali lagi, ikutlah apa yang disebut oleh para pakar di kalangan doktor dan juga pihak berkuasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita. Apa yang Nabi pesan, hadis yang agak panjang berkenaan dengan adabut tariq. Wa ma haqqut tariq? Saya ambil sebahagian sahaja. Wa ma haqqut tariq ya Rasulullah? Sahabat bertanya, apa hak jalan itu? Ketika mana Nabi SAW tegur para sahabat, hindarkan duduk di jalan-jalan ini. Hindarkan duduk di jalan-jalan. Sahabat-sahabat kata, kami nak sembang, ya. Nak sembang, nak bercakap-cakap macam itulah. Lalu Nabi kata, iyyakum wal julus, hindarilah duduk di jalan-jalan ini. Lalu tanya sahabat, ma haqqut tariq? Apa itu hak jalan ya Rasulullah? Kata Nabi, ghaddul basar, tundukkan pandangan kamu, wa kaful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf. Nabi pesan kepada kita, jatuhkan ataupun tundukkan pandangan kamu, wa kaful adha, dan juga jangan menyakiti orang. Jangan menyakiti orang. Jadi yang saya nak tekankan di sini, Nabi pesan, hindar bila pihak berkuasa menjelaskan keadaan ini, tidak dibenarkan berjalan-jalan dan sebagainya, duduk di luar, maka keadaan itu boleh menjadikan manusia kita menyakiti orang lain, tersebar dengan virus dan seumpama dengannya. Maka hati-hatilah dalam hal ini. Kaful azza, hindarilah maknanya daripada kita menyakiti saudara mara kita yang lain. Allahu a'lam. Muslimin, muslimat, saudara-saudari yang dihormati sekalian, berbalik kepada cerita berkenaan dengan kematian ini. Dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta di dalam ayat-ayat Al-Quran Karim, ini ketakutan yang kedua, saudara-saudari sekalian. Ketakutan yang pertama, ketakutan ketika pada saat nak keluarnya roh daripada badan seseorang manusia ini. Dibimbangi saat keluar itu, kita ini takut, kita ini tidak beriman kepada Allah, kita ini dalam keadaan tidak bertaubat. Ini ketakutan kita, kebimbangan kita yang pertama. Kemudian kebimbangan kita yang kedua adalah selepas kematian. Selepas kematian ini sebenarnya dia berkaitan dengan kehidupan kita di dunia ini. Selepas kematian, sebab apabila kita masuk saja alam barzakh, dia tidak ada lagi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu adalah darul jaza. Kubur, alam barzakh itu adalah darul jaza. Tempat manusia ini mendapat ganjaran ataupun balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu udkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab." Keadaan di dalam alam barzakh ni, Allah kata, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." Maknanya azab Allah itu jalan dah, dibentangkan kepada mereka pagi dan juga petang. Manakala pada hari akhirat kelak, mereka ini, siapa dia? Cerita berkenaan dengan Ali Fir'aun, keluarga Fir'aun ini, dan juga yang berkaitan dengan Fir'aun, asyaddul azab, akan dikenakan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih pedih, yakni dalam neraka.
Apa yang saya nak sebut dalam berkaitan dengan ayat ini, para ulama menjelaskan ayat ini merujuk kepada dua jenis azab yang manusia akan terima. Peringkat dia. Yang pertama sekali, alam barzakh itu seperti mana yang saya sebut, dia adalah sebahagian daripada darul jaza. Sebahagian daripada negeri untuk terima balasan. Bukan masuk neraka lagi. Ini cerita di alam barzakh. Jadi disebut dalam ayat ini, pagi petang kena. Orang yang tak beriman kepada Allah, orang yang mengingkari Allah SWT, ataupun orang yang berdosa, yang tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ini terdedah dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Alam barzakh. Tak tunggu dalam neraka, tak tunggu. Ini ayat dia. Dan kita akan sebut beberapa hadis sebentar lagi. Kemudian pada hari akhirat, akhirat kenal lagi. Lebih teruk lagi pada hari akhirat. Ini yang difahami daripada ayat yang pertama. Kemudian dalam ayat yang lain, ketika mana manusia dimasukkan dalam kubur, kata Allah Subhanahu wa taala cerita berkenaan dengan orang munafik. Sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila azabin azim. Allah kata, kami akan mengazab mereka ini dua kali. Dua kali, yakni dua peringkat. Kemudian, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami akan balikkan mereka kepada azab yang maha pedih. Apa dia maha pedih? Di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini disebut oleh Ibnu Mas'ud, dan juga selain daripada Ibnu Mas'ud, orang munafik ni ada tiga. Ini kata Ibnu Mas'ud. Yang pertama, al-azab al-awwal fi dunya. Di dunia kena dah mereka ini. Kena azab dah. Kemudian wasani azab fil qabr. Azab yang kedua dalam kubur. Kemudian azab yang ketiga, iaitu yuradduna ila azabin azim, yakni finnar, dalam neraka Allah. Jadi maknanya ayat ini menjelaskan kepada kita tiga peringkat bagi orang munafik. Di dunia kena azab. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian, yang dimaksudkan azab ini bukanlah seperti mana azab dalam neraka. Cukuplah azab di dunia ini Allah timpakan sebagai contoh. Berkenaan dengan kekalahan mereka pada tangan orang-orang yang beriman. Kekalahan orang kafir. Kekalahan orang munafik. Kekalahan yang memalukan mereka. Tidak cukupkah dengan bala-bala yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka dan kepada manusia yang ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja yang menyiksakan kita, yang menjadikan diri kita ni rasa tak seronok, rasa tak tenang, rasa tak tentram, saudara-saudari sekalian, maka itu adalah bala Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin juga ditimpakan kepada kita, tapi kita alhamdulillah apabila kita sedar, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita balik terus kepada Allah. Ini kelebihan dan untungnya orang-orang yang beriman, yang mengaji, yang reti. Bila disebut saja maknanya hati terasa tak seronok, hari ini rasa tak tenang, rasa serba salah dan sebagainya. Apa yang dipesan oleh Nabi, kita istighfar. Mungkinan kerana dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian ambil sedikit daripada habuan dunia ini, sedekah kepada mereka yang memerlukan, pihak-pihak yang berkenaan. Sidang yang dihormati sekalian, sidang pendengar yang dihormati sekalian, itu ayat yang kedua untuk menjelaskan kepada kita. Ini yang dibimbangi oleh orang-orang yang beriman. Bila kita mati, pertama saat kematian itu, saat kematian, takut iblis setan main kacau kita.
Dalam keadaan kita beriman, kita Islam ini, saat-saat akhir tu dia kacau kita. Bila dia kacau kita, bagi kita keluar ataupun melakukan dosa saat kematian. Kemudian yang kedua, apabila dimasukkan dalam kubur. Dimasukkan dalam kubur. Saya dah sebut tadi 2 ayat. Kemudian hadis yang pertama yang saya nak baca berkaitan dengan ada berkenaan azab kubur ini, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Pada satu hari Nabi lalu di satu kawasan kubur. Apa kata Nabi? Innahuma la yu'azzaban. 2 jenazah ini, 2 ahli kubur ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'azzaban fi kabir. Bukanlah kerana terlalu besar sangat. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru min al-baul wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah. Maknanya 2 orang ini sedang diazab kerana 2 perkara. Salah seorangnya kerana masalah baul. Masalah baul ini masalah taharah. Masalah istinja, masalah penyucian diri apabila kita buang air besar ataupun air kecil. Setengah orang tak ambil berat dalam hal ini. Tak ambil berat dalam hal ini. Jadi dalam keadaan diri dia tu ada najis. Kemudian nak pergi sembahyang pula. Bagaimana nak diterima solatnya, ibadatnya dalam keadaan yang diri dia itu tidak suci. Yang ini sebagai peringatan kepada kita semua. Yang kedua, apa yang dosa yang dilakukan adalah namimah. Namimah ini disebut oleh, dia macam kita sebut perkara-perkara yang tidak baik tentang seseorang. Macam mengumpat, dia ada sedikit perbezaannya. Maknanya batu api pun dikira sebagai namimah juga, dikira sebagai namimah. Orang yang melaga-lagakan orang. Cerita-cerita semua nak bagi memecahkan orang. Maka ini an-namimah. Dia adalah dosa besar. Apa yang kita nak ambil, saudara-saudari yang dihormati sekalian, adalah Nabi jelaskan kepada kita azabul kubur. Itu saja. Iaitu azab kubur itu berlangsung, memang ada. Ini yang dibimbangi oleh orang-orang yang beriman. Bukan pasal masalah badan dia hancur, badan dia habis licin, badan dia ada virus, badan dia dah. Bukan kerana itu. Kita harus melihat dengan penglihatan yang lebih baik. Yang kita bimbang kematian ini, saya ulang balik, kali ketiga saya ulang, adalah bimbang di saat kita kembali kepada Allah itu. Saat ketika mana ruh itu keluar, dibimbangi kita dalam keadaan yang tidak bersedia. Sedangkan Allah SWT suruh bersedia. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah pesan kepada kita dan dibaca oleh para khatib tiap-tiap kali sembahyang Jumaat. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dihormati sekalian, kemudian hadis yang lain menjelaskan keadaan azabul kubur yang kita bimbang ini. Iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara doa yang selalu dibaca oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Hadis ni ataupun doa ini dibaca biasanya di waktu selepas kita baca tasyahud akhir itu. Antara doa-doa yang kita minta iaitu minta jauh daripada azab kubur. Kita minta jauh, ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada azab kubur. Seperti mana hari-hari ini kita duk minta Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada
bala yang meresap ini, penyakit ini. Wa darkis syaqa, kita minta juga, ya Allah jauhkanlah kami daripada darkis syaqa, penderitaan begini. Begitu juga wasu'il qada wa syamamatil a'da. Tapi doa yang Nabi pesan ini seeloknya kita baca di hujung sebelum kita bagi salam ataupun selepas kita tasyahud akhir itu, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon perlindungan daripada azab kubur. Yang saya nak sebut di sini adalah adanya azab kubur itu yang menjanjikan kebimbangan kepada orang-orang yang beriman. Sidang pendengar yang dihormati sekalian, kubur adalah satu marhalah ataupun satu keadaan tempat sebelum kita dihimpunkan di mahsyar dan imma an-nar wa imma jannah. Sebelum dimasukkan ke dalam neraka ataupun wal'iyadzubillah ataupun dimasukkan dalam syurga. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, al-qabru awwalu manazil akhirah. Fa in najal 'abdu minhu fama ba'dahu aisar minhu. Kata Syekh Albani, hadis ini adalah hadis hasan. Baik, kata Nabi, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur ni adalah tempat yang pertama alam akhirat. Maknanya clear, alam akhirat ni mungkin ada beberapa peringkat. Jadi kubur adalah peringkat yang pertama. Lepas ni akan dibangkitkan pada mahsyar, lepas tu mizan dan sebagainya, sirat, akhir sekali syurga neraka. Yang pertama adalah al-qabr. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Fa in najal 'abdu minhu, kalaulah seseorang hamba itu berjaya peringkat ini, maknanya berjaya peringkat ini, selamatlah daripada azab kubur. Fama ba'dahu aisar. Selepas daripada ini, peringkat-peringkat yang mendatang itu, aisar minhu, dia akan lebih senang. Jadi mudah cerita, siapa yang lepas tak dikenakan azab kubur, maka peringkat-peringkat selepas tu, yakni mahsyar, mizan, sirat dan seumpama dengan yang tu lebih mudah. Lebih mudah. Maknanya tak dikenakan azab dan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala dalam syurga. Sidang pendengar yang dihormati sekalian, jadi daripada apa yang kita bincang berkenaan dengan dalil-dalil daripada Quran, dalil-dalil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita keadaan-keadaan yang sebenarnya yang menimbulkan kegusaran, yang sepatutnya menimbulkan kegusaran, kebimbangan kepada kita. Ada dua perkara di sini. Bukan kerana, saya ulang sekali lagi, bukan kerana badan hancur, bukan kerana ulat, bukan kerana virus, bukan kerana itu. Yang kita bimbang, yang sepatutnya kita bimbang, dua perkara itu. Yang pertama, ketika mana keluar roh itu, kita dalam keadaan tidak bersedia. Tidak bersedia untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keadaan yang kedua yang kita takut adalah bila masuk saja ke dalam alam kubur, maka alam kubur, azab kubur tu ada. Bila azab kubur ada, dia juga bererti naimul kubur pun ada, iaitu balasan hak baik kepada orang-orang yang beriman pun ada juga. Jadi kalau azab kubur pun ada, kalau tak kena azab, kalau tidak dikenakan azab, kita akan mendapat naimul kubur, yakni kenikmatan dalam kubur itu. Saudara-saudara pendengar yang dihormati sekalian, jadi bagaimana untuk kita lepasi peringkat yang pertama ataupun ketakutan yang pertama yang saya sebut peringkat awal tadi, yakni saat kematian, dan juga ketakutan yang kedua, alam kubur. Ada beberapa perkara yang dipesan dalam agama kita ini. Yang pertama sekali, sudah pastilah kehidupan kita di dunia ini adalah
buktinya. Dengan solatnya, dengan amalan-amalan yang Allah fardukan kepada kita, semua sekali amalan fardu yang ni adalah sebagai burhan. Sebab tu dalam hadis Nabi kita yang ni sedekah, yang ni sedekah, semua amal ma'ruf ini adalah sedekah. Apa makna sedekah? Dia adalah bukti yang kita ini beriman kepada Allah, beriman dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara asas. Apa dia? Ya ayyuhallazina amanu, ayat yang pertama ataupun ayat yang saya bacakan tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan di dalam keadaan yang kamu ni menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan sahabat yang baru saja memeluk agama Allah. Tak sampai sehari meluk agama Allah, kemudian berjihad di jalan Allah, mati syurga. Sebelum ni perang dengan Islam. Sebelum ini amat memusuhi Islam. Tapi kerana wala tamutunna wa antum muslimun illa wa antum muslimun, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya hari-hari, kebanyakan harinya menentang Islam, nak bunuh Nabi lagi. Tapi saat kematian itu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Islam ini menghapuskan amalan-amalan yang tak baik yang dilakukan sebelum dia memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, untuk kita hindari keadaan-keadaan ini, istiqamah fid din. Ini lebih kurang yang pertama. Istiqamah fid din maknanya kita ini sentiasa konsisten dalam amalan kita. Konsisten amalan kita. Ini kelebihan orang-orang yang beriman. Sebab tu apabila maknanya kita diarahkan supaya tidak melakukan solat berjemaah di masjid. Ada orang yang rasa tak syok, rasa gusar, rasa macam-macam lah rasa yang tak baik ini. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, itu kaedah apabila kita ikut saja arahan-arahan yang tidak menyalahi Al-Quran dan juga hadis Nabi. Kita duk buat amalan dah, sembahyang jemaah sebagai contoh. Kepada mereka yang gusar, yang rasa tak syok, rasa tak gembira kerana tak boleh sembahyang jemaah dan seumpama dengan dia di masjid. Apabila kita dikenakan perintah supaya duduk di rumah, ini arahan yang syar'i, kerana darar, kerana musibah, kerana darurah. Maka bila kita duk buat amalan, selalu kita buat hari ini, kita tak buat pasal arahan itu, dan kita buat di rumah, maka kita akan dapat ganjaran seperti mana biasa. Seperti mana biasa. Maknanya kalau biasa kita dapat penuh, ya kita dapat penuh juga ketika mana kita sembahyang di rumah bersama anak-anak, bersama isteri, bersama keluarga. Sebab tu Nabi pesan kepada kita, syaratnya apa dah? Syaratnya kena istiqamah. Memang istiqamah kita dah buat sebelum ni. Jadi kalau kita sebelum ni tak buat, sembahyang Jumaatnya harap sembahyang Jumaat, yang lain tak ada, kemudian mari hari-hari yang Allah uji kita macam ni, duduk di rumah kita duk harap pahala yang sedemikian, maka tak ada lah. Hak tu kita mula lain lah dengan sembahyang dengan keluarga, dan seterusnya dengan azam yang kuat. Selepas ni kita akan solat berjemaah di masjid sebagai contoh. Saudara-saudari sekalian, jadi saya sebut perkara yang kedua yang boleh insya-Allah menyelamatkan kita keadaan saat ihtidar, yakni kematian yang hampir dengan kita itu, saat kematian dan juga azab kubur itu. Perkara yang kedua adalah istiqamah dalam amalan. Istiqamah dalam amalan, maka kita akan dapat ganjar. Kalau kita tak boleh melakukan amalan tersebut, amalan yang kita buat secara rutin waktu kita sihat, waktu kita lapang dan sebagainya, maka waktu kita sakit, kita akan dapat ganjaran seperti mana amalan yang kita buat ketika mana kita sihat dan juga dalam keadaan kita lapang. Saudara-saudari sekalian, perkara yang ketiga
adalah kita menghindari kawan-kawan qurana usu, kawan-kawan yang tidak baik ini. Kawan-kawan tidak baik. Pindah menjadi ataupun cari kawan-kawan yang baik. Kerana kawan-kawan yang baik ini ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil fahsya. Kawan-kawan yang baik ini mereka yang boleh tegur kita dalam perkara yang tak baik kita lakukan, dia tegur, dia nasihat. Kalau perkara baik, maka dia bagi motivasi dan semangat kepada kita. Ini kawan-kawan yang baik. Apabila hampir dengan kematian, sebagai contoh, ketika mana Abu Talib hampir dengan kematiannya. Siapa yang berada dengan Abu Talib? Kawan-kawan dia dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan, Nabi, wahai pak menakanku, sebutlah kata-kata ini. Kata-kata apa? Kalimatun thayyibah, la ilaha illallah. Supaya bila dia, mana kita kalau lah. Makna kalau sebut kata-kata itu, Nabi akan beri syafaat kepada Abu Talib dengan kebaikan-kebaikan yang dia buat sebelum ini. Tapi oleh kerana ada juga qurana usu, kawan-kawan yang tak baik, maka yang ni yang mempengaruhi Abu Talib akhirnya mati dalam keadaan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudari yang dihormati sekalian, lazimilah kita dengan kawan-kawan yang baik, kerana mereka ini akan beri panduan, dia boleh stop kita. Kalau kita buat tak baik, dia boleh menghentikan kita. Ini kawan-kawan yang baik. Bukan sebaliknya, kerana sebaliknya itu kawan-kawan yang tidak ikhlas hanya mencari kesempatan, mengambil kesempatan daripada kehidupan kita. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, yang terakhir sekali, untuk selamat daripada azab kubur ini adalah, saya sebut peringkat awal tadi, sebab azab kubur ni nak selamat, dia bukan dalam kubur itu. Bukan pasal kita ini dibaca Quran dan sebagainya, tak. Dia berkaitan dengan amalan kita. Berkaitan dengan amalan kita di atas dunia ini. Jadi bab nak buat amalan dalam alam kubur yang tu tak ada dah. Orang nak tolong baca Quran untuk kita 7 hari ke 40 hari ke berapa hari ke. Kalau kita masuk dalam kubur dalam keadaan yang tidak beriman, ataupun dalam keadaan Muslim tapi tidak bersedia, maka bagaimana amalan-amalan yang manusia lain buat ini untuk dia boleh mengangkat dosa-dosa yang kita telah lakukan. Jadi sepatutnya kita sendiri yang memikirkan kebaikan untuk diri kita ketika mana saat lahzah al-akhirah, saat akhir sebelum kita mati, dan juga hak selepas tu. Hak selepas itu dengan amalan-amalan saleh yang kita lakukan ketika mana berada di atas muka bumi ini. Sidang hadirin, sidang pendengar yang dihormati sekalian, akhir sekali yang saya nak sebut sebagai kesimpulan pada pagi ini. Sebagai kesimpulan pada pagi ini, yang pertama sekali, hari-hari yang kita sedang hadapi ini, dia lebih merujuk kepada ujian Allah Subhanahu wa taala. Bila ujian Allah, sepatutnya kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya macam tu. Dan memang orang beriman, bila Allah uji kepada dia, dia makin kuat, makin teringat dia kepada Allah, makin taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu daripada ketaatan yang sepatutnya diambil kira adalah mendengar apa yang disebut oleh pihak berkuasa, kerana mereka memikirkan maslahah ammah. Maslahah ammah ini maknanya keseluruhan. Memang kita dok rasa tak ada apa, keluar pergi beli barang begini, nak pergi jalan sana, tak ada apa, tak ada kesan pakai pula emas dan sebagainya. Ya, kalau ada keperluan, darurah, hajat, mungkin dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Tapi yang terbaiknya adalah kita duduk di rumah. Bila duduk di rumah ni, banyak amalan-amalan kebaikan yang kita boleh lakukan. Kemudian perkara yang kedua
apa yang kita lakukan di atas muka bumi bagi orang yang beriman, dia mempunyai kaitan dengan apa yang berlaku selepas ketika mana kita berada di alam barzakh. Maka sebab tu kena ambil kira dalam bab ni. Kita nak buat apa-apa pun jangan ada dosa. Bila kita nak keluar pun, adakah ini dosa? Ya, dosa. Sebab kita mengingkari dan boleh mengingkari perintah pihak berkuasa dan boleh menyakiti orang lain dengan sebab perbuatan kita. Jadi dosa yang sebegini boleh menjejaskan saat kematian dan juga selepas kematian kita. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, saya rasa untuk pagi ini setakat itu. Moga Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis yang kita baca, dan juga kita dapat memahami agama ini, dan sekurang-kurangnya kita dapat membuat persiapan-persiapan kadar semaksimum yang kita boleh sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Yang baik daripada Allah, yang kurang, yang lemah itu mohon ampun kepada Allah, minta maaf di atas barang kelemahan dan juga kesilapan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.